Tun M pertahan kenyataan serang Raja Melayu. RSN Raya minta Raja-Raja tarik semula gelaran Tun Mahathir. KJ dakwa UMNO akan bungkus dalam PRN. Kenapa Hadi elak ulas isu memali depan Mahathir? Kahwin di AB, kenapa PAS boleh, UMNO tak boleh? Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad hari ini mempertahankan kenyataannya yang mendakwa bahawa Raja-Raja Melayu telah menyerahkan negeri mereka semasa zaman penjajahan British untuk kekal berkuasa dan untuk gelaran raja. Bercakap pada sidang media, Mahathir berkata semua orang tahu bahawa Raja-Raja Melayu menjual tanah untuk mendapatkan hasil. Saya sebut something berkenaan Raja-Raja Melayu. Dulu macam mana mereka tidak ada duit, simpan cukai dan sebagainya. Dan saya kaitkan dengan apa berlaku di Johor. Ini kenyataan, semua orang tahu. Takkan tak boleh cakap. Semua tahu dijual tanah 4 bilion ringgit. Saya jumpa orang Cina tu, dia bangga beli tanah 4 bilion ringgit dan tanah tu kekal selama-lama sampai akhirat. Tanah tu dah bagi pada orang itu, katanya pada sidang media selepas mesyuarat meja bulat proklamasi orang Melayu di Kuala Lumpur. Mahathir berkata demikian ketika diminta mengulas status siasatan yang dilancarkan polis terhadapnya baru-baru ini. Pada 3 Jun lalu, Malaysia kini melaporkan bahawa kertas siasatan ke atas Mahathir berhubung isu dia didakwa menghina institusi raja sudah disiapkan. Peguam Rafiq Rashid Ali yang mewakili Mahathir berkata, bekas Perdana Menteri itu disoal mengenai video yang dikatakan menunjukkan pemimpin berusia 97 tahun itu bercakap di sebuah majlis. Dalam video itu, Mahathir didakwa membuat kenyataan bahawa orang Melayu tidak boleh bergantung kepada Raja-Raja Melayu untuk melindungi mereka. Mahathir juga mendakwa bahawa Raja-Raja Melayu telah menyerahkan negeri mereka semasa zaman penjajahan British untuk kekal berkuasa dan untuk gelaran raja. Mahathir disoal siasat oleh polis di bawah Seksyen 124B Kanun Kesiksaan atas dakwaan aktiviti yang memudaratkan demokrasi berparlimen. Sementara itu ditanya mengenai penganugerahan darjah kebesaran Panglima Setiausaha Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri kepada Lim Kit Siang, Mahathir berkata veteran DAP itu setaraf dengan bekas Mursyidul Ampas Allahyarham Tan Sri Nik Aziz Nikmat. Sumbangan Kit Siang kepada negara tak boleh dilawan oleh mana-mana pihak lain. Dia seorang yang setaraf dengan Allahyarham Nik Aziz, katanya. RSN Raya Pakatan Harapan Jelutong mahu kerajaan untuk mempertimbangkan untuk menarik balik darjah kebesaran Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang dikurniakan kepada Dr. Mahathir Mohamad jika dia terus menyerang Raja-Raja Melayu. Ketika membahaskan laporan Ketua Audit Negara LKN 2021 di Dewan Rakyat, pemimpin DAP itu menggesa Dr. Mahathir supaya menghentikan tindakan berterusannya yang menyerang dan menghina institusi diraja. Saya minta seperti diucapkan Tambun iaitu Anwar Ibrahim di Istana Negara semalam supaya polis diraja Malaysia tidak berkompromi dan mengambil tindakan terhadap Tun Dr. Mahathir kalau berterusan menyerang kerabat diraja. Saya juga minta kerajaan pertimbangkan supaya gelaran Tun beliau ditarik balik kalau beliau masih lagi meneruskan serangan-serangan ini, kata pemimpin DAP itu. Raya mendakwa menerusi proklamasi orang Melayu yang dicanang oleh Dr. Mahathir. Berkemungkinan bekas Perdana Menteri itu akan bekerjasama dengan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin yang sebelum ini telah mengkhianatinya. Menurut Raya, kedua-dua mereka cuba menghancurkan negara dengan tidak membenarkan Anwar melaksanakan tugasnya. Bekas pemimpin UMNO Khairi Jamaluddin menjangkakan parti itu akan bungkus dalam pilihan raya di 6 negeri akan datang. Dia berkata demikian sebagai menjawab Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi dan Setiausaha Agung Ashraf Wajdi Dusuki yang secara sinis menjemput agar bekas ahli parti itu menghadiri Perhimpunan Agung UMNO minggu ini. PRN UMNO bungkus, katanya dalam ruangan komen Instagram kepada hantaran Ahli Parlimen Sembrong Hishamuddin Hussein mengenai jemputan PAU. Hishamuddin menjawab, mereka bro, kita terus maju ke hadapan. Pada Januari, Khairi dipecat daripada UMNO dan Hishamuddin digantung daripada parti selama 6 tahun. Langkah berkenaan dilihat sebagai usaha menyingkirkan pihak yang tak sejajar dengan Zahid. Pada Ahad, Zahid berkata, mereka yang rindu parti boleh hadir pada PAU sebagai pemerhati, tidak seperti tahun-tahun lepas di mana mereka akan menjadi sebahagian daripada perwakilan rasmi. Sementara itu, Ashraf menyindir bahawa bekas ahli dialu-alukan untuk memperbaharui sampin UMNO mereka. Hishamuddin berkata, kenyataan sindiran seperti itu adalah tidak perlu dan mencerminkan mentaliti kepimpinan UMNO sekarang. Sementara itu, bekas Ketua Penerangan UMNO Syarif Sufian Hamdan turut mengulas kenyataan Ashraf yang menurutnya tiada kelas untuk berlaku adil kepada Presiden Zahid. Kita pun pernah sindir dia di KS atau podcast Keluar Sekejap. Dia nak sindir kita pun dan kita terima dengan penuh jenaka. Tapi yang tak style ini, Setiausaha Agung Ashraf Wajdi ini, bagi saya macam dia nak tikam, dia tikam di belakang.
Kita pun tahu dia jumpa Presiden sebelum masuk keputusan pemecatan, penggantungan, geng-geng yang baling batu sembunyi tangan. Tak sedaplah, katanya di podcast Keluar Sekejap yang turut menampilkan Khairi Jamaluddin. Tidak semua kepimpinan UMNO sekarang dipandang buruk oleh bekas pemimpin UMNO yang dipecat atau digantung. Semasa podcast itu, Khairi memuji keputusan Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh yang tidak menjemput parti lain ke Perhimpunan Agung Sayap Pemuda UMNO. Akmal menyatakan dia mahu menyelesaikan semua isu dalaman dalam Sayap Pemuda UMNO sebelum menjemput orang luar untuk masuk dan duduk bersama kami. Khairi yang juga bekas Ketua Pemuda UMNO sendiri berkata, ini adalah satu tindakan yang terpuji yang menunjukkan masih terdapat masalah dalaman UMNO yang perlu diselesaikan. Ya, saya ucapkan tahniah kepada Akmal dan saya hantar mesej kepada beliau semalam. Ini baru Ketua Pemuda yang berani, yang ada maruah, dan saya kata, you are a worthy successor. Yang sebelum tu tak worthy lah. Katanya merujuk kepada Ashraf yang mengetuai Pemuda UMNO dari 2018 sehingga pemilihan parti pada Februari tahun ini. Bau akan bermula pada malam Rabu dan akan berakhir pada Sabtu ini. Presiden PAS Abdul Hadi Awang enggan mengulas mengenai peristiwa memali ketika hadir sidang media bersama Dr. Mahathir Mohamad. Itu di luar daripada format kita, kata ahli Parlimen Marang itu ketika ditanya pemberita selepas mesyuarat meja bulat proklamasi orang Melayu di Kuala Lumpur. Bagaimanapun Dr. Mahathir menjelaskan, pakatannya bersama Abdul Hadi kini demi perjuangan orang Melayu. Dia Abdul Hadi Melayu, saya Melayu, kita kerjasamalah. Dia PAS, saya bekas UMNO, kata Mahathir. Pada Mei lalu, PAS secara rasmi memberikan sokongan kepada inisiatif proklamasi orang Melayu yang diwakili Mahathir. Sumbangan itu terjadi memali pada 19 November 1985 yang meragut 18 nyawa menjadi modal di media sosial untuk menyerang PAS dan Abdul Hadi. Tragedi memali merujuk kepada perselisihan antara penyokong PAS dan pendakwa Ibrahim Mahmud atau lebih dikenali sebagai Ibrahim Libya dengan pihak polis di Baling Kedah. Pertembungan antara mereka menyebabkan 14 orang awam termasuk Ibrahim dan 4 anggota polis terbunuh. Dr. Mahathir ialah Perdana Menteri ketika itu. PAS mempersalahkan Mahathir berhubung apa yang berlaku. Manakala bekas Perdana Menteri itu pula mendakwa ia sebenarnya adalah kesalahan Hadi yang didakwa menyiapkan keganasan melalui amanat Hadi pada 1981. PAS mendakwa operasi Angkara dilancarkan pihak keselamatan ketika itu bermotifkan politik bagi membendung pengaruh Ibrahim yang luas dalam pengikut PAS. Anggota PAS yang terkorban dianggap syahid oleh PAS ketika menjalin hubungan dengan UMNO melalui Muafakat Nasional pada 2019. Abdul Hadi turut ditanya mengenai memali. Kata Presiden PAS, semua isu yang menghalang kerjasama itu dapat diatasi. Ya kerana kepentingan nasional mengatasi kepentingan memali, mengatasi kepentingan peribadi, katanya. Alhamdulillah, orang memali pun terima UMNO. Jelasnya pada 21 Jun 2019. Kerjasama UMNO dan DAP dalam kerajaan perpaduan bukan bermakna parti itu menggadai maruah berkait soal agama dan bangsa, kata Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri itu berkata, kerjasama kedua-dua parti itu perlu dilihat secara keseluruhan melibatkan gabungan Pakatan Harapan. Kita sering didakwa bahawa kita kerjasama dengan DAP. Hakikatnya, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Dalam Barisan Nasional ada MCA dan MIC dan dalam Pakatan Harapan ada DAP di situ. Jadi kita harus melihat bagaimana kebersamaan antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Malah agenda-agenda Islam, Melayu, Raja-Raja Melayu dan bahasa tidak pernah pun diusir oleh Pakatan Harapan. Mereka menghormati pendirian UMNO kerana terdapat 4 perkara wajib dipertahankan dan mereka setuju. Katanya kepada pemberita selepas menghadiri taklimat Presiden kepada para perwakilan di Pusat Perdagangan Dunia WTC Kuala Lumpur. Dia juga mempersoalkan mengapa PAS suatu ketika dahulu boleh bekerjasama dengan DAP. Saya tidak nampak masalah kononnya kita terpaksa menggadai maruah dan sebagainya. Sebab PAS juga pernah berkahwin dengan DAP. Dah lama dah. Kenapa PAS boleh tapi bila kita buat, kononnya kita menggadai Islam dan Melayu. Jadi mereka harus tanya diri mereka sebab PAS berkahwin dengan beberapa parti termasuk DAP, katanya. Untuk rekod susulan tiada gabungan mendapati majoriti mudah pada PRU15, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bersama-sama GPS dan GRS menubuhkan kerajaan perpaduan dengan pengerusi Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim, dilantik sebagai Perdana Menteri. Keputusan menubuhkan kerajaan perpaduan juga menyaksikan UMNO dan DAP yang merupakan seteru politik lebih 5 dekad kini berada dalam kerajaan yang sama. Terdahulu Zahid yang juga ahli Parlimen Bagan Datuk berkata, taklimat hari ini bertema realiti politik tanah air untuk memberi pesanan kepada perwakilan mengenai masa depan parti itu menjelang pilihan raya negeri di 6 negeri dalam masa terdekat. Kita berada di dalam kerajaan perpaduan dan kita adalah sebahagian daripada kerajaan. Kita tidak dominan, kita harus akui hakikatnya. PRN 6 negeri ini mengundang kerja kuat kita dan membuktikan mana-mana kerusi yang dimuktamadkan untuk diberikan kepada Barisan Nasional. Hendaklah kita menangi. Tidak ada makna kalau kita rasa kuat, tapi sebenarnya keberhasilannya kurang, katanya. Katanya walaupun parti itu menerima 23% undi popular pada PRU15, namun parti itu hanya mampu memenangi 30 kerusi parlimen, iaitu hanya 11% sahaja.
Kita harus bangkit dan perbetulkan kelemahan-kelemahan. Masalahnya, pada 2 PRU yang lalu, kita asyik melayani titik-titik perbezaan di kalangan pemimpin parti. Kali ini kita perlu mencari titik persamaan dan harus gerak ke hadapan, katanya.